Ya, jadi hari ini saya akan present berkenaan dengan amalan kesihatan persekitaran, iaitu bagi penyakit minda mata. Okey, apa itu merkuri? Okey, merkuri ni adalah salah satu daripada unsur kimia yang mana atom rasa adalah 80 dan simbolnya kalau tengok sini Sg ataupun dipanggil hydradrium. Salah satu bersifat logam cair pada suhu bilik dan juga pengalih elektrik yang baik. Merkuri adalah neutron yang mana ia berbahaya kepada saraf. Next. Okey. Untuk example ni, apa itu latar belakang syarikat Chiso? Kalau kita tengok secara summary atau secara ringkas, Chiso Corporation merupakan salah satu syarikat yang terkenal di Amerika. Pada awal permulaannya, syarikat ini merupakan syarikat hidroelektrik, tapi disebabkan perkembangan pesat dalam industri kimia, syarikat ini telah beralih kepada pembuatan baja kimia yang mana ia menghasilkan asetilin, asid asetik, vinylchlorida dan pelbagai bahan kimia lain. Okey, kemudian Chiso Corporation telah menjadi salah satu pemain utama di Jepun. Malah boleh dikatakan hampir 1/4 dari rakyat Amerika bekerja di syarikat Chiso. Okay, next. Okey, tragedi minda mata. Apa yang berlaku? Pada tahun 1950, Jepun dikejutkan dengan berita pencemaran merkuri yang dipanggil minda mata disaster. Okey, peristiwa ini berlaku disebabkan pembuangan bahan industri yang mengandungi metal merkuri ke dalam laut pada tahun 1930 di Teluk Minamata. Itulah disebab jadi tragedi Minamata ni diambil dari nama tempat, iaitu Teluk Minamata. Akibatnya ikan ataupun kehidupan laut tercemar dengan metil merkuri. Okey, Minamata kalau ikutkan bukanlah penyakit berjangkit atau penyakit genetik, tapi disebabkan oleh merkuri. Okay, next. Okey, ini adalah lokasi merkuri Minamata. Ini syarikat kilang Chiso. Dan lokasi ini adalah Jepun. Dan dia berlaku di kawasan ini. Secara dekat inilah Minamata Bay. Okey, next. Okey, ini adalah kitaran merkuri. Rajah ni menunjukkan kitaran merkuri yang menyebabkan berlakunya keracunan merkuri. Okey, seterusnya. Okey, kesan daripada keracunan merkuri berpunca daripada makanan hasil laut seperti kerang dan ikan. Logam ini memasuki ataupun menyerap ke dalam tanah. Sebilangan kecil merkuri wujud dalam penggunaan produk harian, dan golongan kanak-kanak dan bayi dalam kandungan amat mudah terjejas akibat keracunan. Okey, sejarah keracunan merkuri sebelum ini pernah berlaku di England dan juga Jepun. Okey, kesan terhadap kesihatan. Hasil yang terjadi pencemaran merkuri minda mata terdapat beberapa simptom. Antaranya ialah sistem yang menyerang sistem saraf pusat, kaki dan tangan menjadi gemetar dan lemah, lelah, telinga berdengung, kemampuan melihat menjadi berkurang dan sebagainya. Okey, ini adalah kesan terhadap kesihatan. Kalau kita tengok hasil diagnostik terhadap merkuri yang berlaku di minda mata, gangguan deria, masalah visual, kesan keseimbangan, gegaran dan gangguan intelektual dan berlaku masalah visual. Okey, ini ada contoh lagi kesan terhadap kesihatan. Kalau kita tengok, ini adalah kesan congenital minda mata dan juga kesan perkembangan fizikal. Okey, kalau tengok sini gambar seorang wanita memegang seorang mangsa minda mata disease di Jepun. Ramai mangsa penyakit ini mengalami kecacatan pada tangan seperti yang dialami oleh wanita dalam gambar di atas. Okey, ini adalah kesan terhadap persekitaran dan juga depan. Kalau kita tengok, merkuri telah tersebar di merata tempat. Masalah
apabila berlaku metamercury dari bukan organik adalah lebih besar dan tidak balas berbalik. Ini adalah contoh kesan terhadap persekitaran dan kehidupan akuatik. Okey, bagaimana hidupan terjejas? Metamercury sangat toksik terhadap sistem saraf, manakala buah pinggan akan terjejas teruk akibat bahan toksik. Pada burung hanya dengan kepekatan merkuri 0.05 hingga 2.0 akan menjejaskan pembiakan dan penghasilan telur. Kesan neurologi juga turut dilihat pada haiwan dalam kes minamata, seperti kesukaran untuk terbang, tingkah laku tidak normal, masalah pembiakan dan merosakkan sistem saraf. Okey, seterusnya ialah kalau kita tengok kajian sebelum ini, tahap merkuri pada anjing laut di Arctic dan paus meningkat kira-kira 2 hingga 4 kali ganda dalam tempoh 25 tahun yang terakhir. Antaranya di kawasan Arktik, Kanada dan Greenland. Okey, seterusnya bagaimana merkuri terkumpul dalam organisasi. Kalau kita tengok, merkuri diserap dan dikumpul, akan tetapi merkuri diserap dan terkumpul dengan lebih banyak. Contohnya ikan pemangsa akan mengikat metamercury dengan lebih kuat, hampir 100% merkuri bioakumulasi dalam ikan pemangsa ialah metamercury. Okey, bagaimana merkuri mempengaruhi ekosistem tertentu? Ia akan menyebabkan aktiviti mikrobiologi dalam rantai makanan pada tanah yang juga potensi berlaku di tempat lain. Kenaikan paras air dunia yang berpunca dari perubahan iklim mungkin disebabkan oleh metilasi merkuri terkumpul pada ikan. Okey, contohnya peningkatan pembentukan metamercury di tasik kecil dan kawasan yang baru dilanda banjir. Next. Okey, tindakan undang-undang. Melalui tragedi Minamata, mangsa Minamata mengenakan tindakan undang-undang terhadap Shinshu Corporation dan kerajaan Jepun dengan mengemukakan tuntutan mahkamah pada tahun 1969. Pembicaraan telah berlangsung hampir 4 tahun di mahkamah. Okey, tindakan undang-undang JISO perlu membayar 3.15 bilion yen pada 3 organisasi pesakit yang belum disahkan pada pesakit yang belum memfailkan tuntutan mahkamah. Okey, next. Okey, di bawah undang-undang baru, JISO akan dibagi kepada 2 entiti, iaitu satu untuk mengawasi pembayaran dan satu lagi untuk meneruskan operasi syarikat. Selain itu, telah menubuhkan akta mangkukas bagi mengiktiraf mangsa yang tidak memenuhi kriteria akta pempasan untuk mendapatkan bantuan. Okey, strategi. Berikut adalah strategi untuk menangani atau menyiasatkan penyakit minamata. Antaranya mengorekkan tanah tercemar, langkah berkaitan memancing, perubahan pencemaran, penjanaan semula masyarakat tempatan dan menyampaikan pengajaran bahagia. Ini adalah contoh. Kalau kita tengok sini adalah peta pengorekan tanah yang tercemar seluas 58 hektar di kawasan Minamata. Okay, next. Okey, ini adalah langkah berkaitan memancing. Kalau dilihat sini, di sini menunjukkan pemasangan jaring pemisah. Okey, untuk menangkap ikan yang tercemar di Teluk Minamata. Jaring pemisah tersebut ditarik kerana tahap merkuri pada 7 spesies berada di bawah nilai sementara, iaitu 0.3 ppm selama 3 tahun. Okey, ini adalah langkah-langkah berkaitan dengan memancing. Pemerintah wilayah Kumamoto mengeluarkan perintah melarang untuk menangkap dan makan ikan di kawasan Minamata. Perubahan keadaan pencemaran dari segi kualiti sedimen dan ikan yang dipantau secara berterusan, secara berkala sehingga keadaan memuaskan. Okay, next, pengajaran tragedi Minamata. Antaranya ialah perubatan saintifik dan kesihatan awal, perlu memberi respon apabila berlaku perkara tidak normal di kawasan sekeliling. Okay, next, sosial, pendidikan politik, berlaku diskriminasi terhadap nelayan dan pesakit. Next, nilai pengetahuan, kurangnya perbincangan terbuka dan melambatkan langkah pencegahan dan penyelesaian. Next, pencegahan daripada berlaku di Malaysia.
Antaranya ialah pelibatan masyarakat, mewujudkan Environment Impact Assessment ataupun EIA, kerjasama antara NGO, agensi kerajaan dan orang awam, pelibatan orang awam, penekanan terhadap program melindungi alam sekitar. Kesimpulannya, merkuri adalah salah satu bahan yang berbahaya dan memberi kesan buruk kepada manusia serta alam sekitar. Melalui tragedi Minamata, ia perlu dijadikan pengajaran kepada semua pihak, tindakan serta penguatkuasaan yang lebih terancang terhadap undang-undang bagi mengelakkan tragedi ini berlaku di Malaysia. Dan yang paling penting adalah NGO, orang awam dan juga pihak kerajaan perlu memainkan peranan penting dalam bersama-sama menjaga alam sekitar. Sekian, terima kasih.